Assalamualaikum. Assalamualaikum pula. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, kita sambung. Tadi kita dah tengok 5.1. So, kali ni kita akan tengok 5.2. Okay, sambung je daripada modul awak. Kita tengok muka surat 5. Okay, kita nak tengok latar belakang. Okay, latar belakang Sarawak sebelum kedatangan Barat. Okey, seperti yang awak pun dah sedia maklum bahawa sebenarnya Sarawak merupakan sebahagian wilayah Kesultanan Brunei. Okey, yang kita dah colour tadi tapi ni awak kena colour sikit lagi lah. Colour sikit Okey, Sultan Brunei. Okey, kita nak tengok balik sampai sini lah awak colour Okey, saya colour buruk, colour cantik sikit. Okay, tak nak colour guna highlighter pun tak apa. Tapi highlighter nanti tembus. Nampak belok kan. Okay, tak apalah. Okay, so ni okay, so Sarawak mempunyai kawasan ekonomi penting. Kawasan ekonomi yang penting. Apa dia? Iaitu dia ada antimoni. Okay, ada emas. Sarawak kaya dengan antimoni, kaya emas. Dan juga kaya dengan sagu. Okay, sagu ni bidang pertanian lah. Okey. Yang ni adalah perlombongan. Okey. Okey. Dan cuba tengok yang ini. Kepentingan kawasan lidah tanah. Kat mana lidah tanah? Okey, bulat kat sini Ni lidah tanah. Lidah tanah sebenarnya adalah berdekatan dengan kawasan Sarawak. Ni ni kawasan Sarawak. Sebenarnya kawasan Sarawak yang kita nak tengok ni, yang James Rook ambil ni sebenarnya adalah sini saja. Ni kawasan dia Sini saja sinilah sebenarnya. Sampai lidah tanah ni. Ni kawasan dia Sarawak. Yang dulu Okey, bukan sekarang dulu So, apa kepentingan kawasan lidah tanah yang terletak dekat Sungai Sarawak ni? Pertama, kedudukan dia adalah strategik. Okey, kenapa dia strategik? Dia adalah merupakan pusat perdagangan. Okey, dan juga pusat pentadbiran. Okey. Okey, selesai sini. Okey, kita nak tengok ni. Ni cerita dia. Cerita adalah macam mana James Brooke, yang kita nak tengok penjajah dia kan. James Brooke mendapat Sarawak. Sebelum ni saya bagi awak nota full, tapi saya tengok ada pelajar ramai tak catat, kecuali Ong Semun je kan. Tak tahu lah yang saya tengok ni. Tapi saya nak kita bersama-sama catat kan. Okey, kita tengok bermula peristiwa dia. Peristiwa macam mana James Rook dapat Sarawak adalah berpunca daripada masalah dulu masalah di Sarawak. Okay, sebelum dia minta bantuan British, berlaku dekat masalah sama macam peristiwa sebelum ni Okey, yang pertama sekali adalah kita tengok Sultan Brunei Kita tahu Sarawak di bawah Kesultanan Brunei dan Sultan Brunei berkuasa So, apa yang Sultan Brunei buat? Yang pertama sekali Sultan Brunei menghantar wakil. Okey, hantar wakil. Untuk apa? Apa tujuan dia hantar wakil? Untuk menguasai ekonomi dekat Sarawak. Okey, siapa wakil dia? Okey, Pengiran Indra Mahkota. Okey, ini wakil dia Okey, yang kedua, bila Pengiran Indra Mahkota menjadi pentadbir Sarawak. Okey, tindakan semasa mentadbir Sarawak. Apa yang dibuat adalah dia kenakan cukai yang tinggi. Okey. Dan satu lagi dia buat kerahan tenaga. Apa maksud kerahan tenaga? Macam buruh paksa lah. Okey. Bukan macam, memang buruh paksa maksudnya dipaksa bekerja menjadi pelombong dan sebagainya, tetapi tidak dibayar upah. Dia ambil hasil dia Tu yang menyebabkan tindakan ini yang menyebabkan penduduk menjadi marah. Okey, penduduk Sarawak menjadi marah So bila dia marah, apa yang dia buat?
dia melakukanlah penentangan. Okey, melakukanlah penentangan ataupun pemberontakan. So ni apa fungsi Datuk Petinggi Ahli ni? Dia adalah ketua dia adalah ketua masyarakat ketua lah penentangan yang menentang Sultan Brunei. So Sultan Brunei rasa macam takut untuk menghadapi rakyat dia yang memberontak ni. Apa yang dibuat? Yang kelima, dia menghantar wakil untuk selesaikan masalah. Untuk selesaikan masalah apa? Masalah penentangan. Masalah ni lah sebenarnya. Okey, ni masalah ni sebenarnya. Ni penentangan ni. Inilah dia. Masalah dia Okey. Lepas tu, siapa wakil dia? Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, Pangeran Raja Muda Hashim ni untuk selesaikan masalah, tindakan dia selesaikan masalah, tindakan selesaikan masalah. Ada dua di situ. Okey, yang pertama, dia cuba berusaha memujuk Datuk Petinggi tetapi gagal. Okey. Yang keenam Okey. Dan kemudiannya dia meminta bantuan daripada James Brooke. Dan kebetulan pada masa tu James Brooke memang datang kat Sarawak untuk mencari lokasi yang dijadikan sebagai pelabuhan. Seolah-olah macam pucuk dicerita ulang datang. Tahu? Maksudnya macam contohnya awak nak teringin sangat nak makan pizza. Tiba-tiba ada orang belanja. Macam tu lah. Dia nak sesuatu kawasan, tiba-tiba ada orang offer. Jadi dia takkan lepaskan peluang ni macam ni. So apa yang dibuat? Masalah ni adalah Pangeran Raja Muda Hashim nak minta bantuan James Brooke dengan membuat tawaran perjanjian. Dia buat perjanjian Perjanjian ni adalah pada tahun 1841 di mana dia ditawarkan Sarawak. Ni perjanjian antara Pangeran Raja Muda Hashim dengan James Brooke. Jadi Pangeran Raja Muda Hashim ni dengan James Brooke ni, kita highlight pula. Highlight James Brooke. So James Brooke pun bersetuju. Setuju dan selesaikan masalah. Jadi dia pun berunding dengan Datuk Petinggi. Berunding. Dan Datuk Petinggi bukan berunding lah, sebenarnya ada juga peperang dan pembalas sebagainya. Tapi akhirnya Datuk Petinggi bersetuju untuk tamatkan penentangan. Ni akhir 6, 7. So James Brooke berjaya tamatkan penentangan. So sekarang James Brooke tolong Pangeran Raja Muda Hashim adalah untuk mendapatkan Sarawak. So sekarang James Brooke dah berjaya. So Pangeran Raja Muda Hashim kata kalau James Brooke berjaya, dia akan beri Sarawak. So sekarang James Brooke dah pun berjaya. Dia dah berjaya tamatkan penentangan orang Sarawak di Sarawak. Jadi sekarang Pangeran Raja Muda Hashim perlu serahkan Sarawak kepada James Brooke. Masalahnya bermula di sini pula. James Brooke menuntut janji. So sekarang James Brooke menuntut janji untuk dapatkan Sarawak. Pada masa yang sama, Pangeran Raja Muda Hashim ni pula cuba untuk berdolak dalik. Apa maksud berdolak dalik? Tidak mahu serahkan Sarawak kerana tidak mendapat persetujuan. Sebenarnya apa saja yang Pangeran Raja Muda Hashim buat tidak mendapat persetujuan daripada Sultan Brunei. Jadi hal ini menimbulkan kemarahan James Brooke. So James Brooke menjadi marah. Kalau saya pun marah kan, sebab dah tolong kan. Dia tak macam Francis Light. Francis Light tipu. Janji nak tolong tapi tak tolong. Tetapi at least James Brooke tolong. So sekarang Pangeran Raja Muda Hashim pula tak nak tepati janji dia. So apa yang James Brooke buat? James Brooke mengugut. Mengugut untuk serahkan untuk serang Pangeran Raja Muda Hashim.
Okey. Jadi disebabkan takut diserang oleh James Brooke, maka akhirnya Pangeran Jemudin Hashim ni setuju untuk serahkan Sarawak, tapi tidak mendapat persetujuan Sultan. So perjanjian ditentangan antara Pangeran Jemudin Hashim dengan James Brooke ni adalah pada tahun 1841. Sini 1841. Okay. So tahun depannya James Brooke nak confirmkan kedudukan dia. So pada 1842 okay, James Brooke berjumpa dengan Sultan Brunei. Okay, bersama ni penting ni, angkatan tentera. Ni macam paksa lah sebenarnya. Cara dia sebenarnya adalah dia sebenarnya memaksa secara halus, memaksa untuk mengesahkan penyerahan Sarawak kepada James Brooke. Okey, oleh kerana Sultan Brunei ini terasa diugut, sebenarnya terasa diugut, maka akhirnya Sultan Brunei itu menyerahkan Sarawak kepada James Brooke. Okay, tertangan perjanjian. So perjanjian ni pada tahun 1842. Perjanjian ni adalah di antara Sultan Omar bersama dengan James Brooke. Okay. So kalau awak tengok kaedah yang digunakan adalah yang pertama ni muslihat. Muslihat maksudnya mengambil kesempatan lah di antara peristiwa tu. Okay. Lepas tu yang kedua tantangan perjanjian. Sekejap. Okey, yang ini kaedah yang digunakan adalah pertama muslihat lah. Okey. Maksudnya bukanlah dia nak tolong sangat. Okey, dia tolong dengan ada niat lah mengambil kesempatan. Kemudian yang kedua adalah kaedah yang digunakan yang ni, perjanjian perjanjian. Okey, kemudian kaedah yang ketiga yang digunakan adalah mengugut. Okey, ugut. Aduh. Dan akhirnya dia mendesak. Okey. Memaksa ataupun mendesak untuk menyerahkan Sarawak kepada James Brooke. Okey. So sekarang kita boleh tengok yang latihan struktur ni, muka surat 6. Sorry. Penutup tak ada. Maafkan saya. Tolong tambah. Akhirnya Sarawak diserahkan kepada James Brooke. Okey. Okey, so tengok muka surat 6. Okey. Mengapakah Sultan Brunei? Okey, muka surat 6 ni, TP4 ni, TP3 ni semuanya adalah dekat kawasan sini je dekat kawasan sini yang buat ni. Kalau faham jalan cerita je awak boleh buat. Okey. Contohnya soalan 1. Mengapakah Sultan Brunei menghantar Pangeran Jemudin Mahkota ke Sarawak? Okey, so jawapan dia ada di sini. Nampak? Sultan Brunei menghantar wakil Sarawak untuk menguasai ekonomi Sarawak. Okey. So, begitulah ya. Mengapa penduduk Sarawak melakukan penentangan? Okey, pergi tengok, cari balik. Ni semua ada dekat sana. Okey, bolehlah cuba jawab. Kalau tak faham boleh bertanya